Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ana imama wa bil mu'minina ihwana. Subhanaka ilma lana ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa nawal intifa' wa ifada wa isfadah wa isatamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa la tauhid wajillah amadarti wa kubihi wa awabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhan, tolonglah beri aku ingat barang perkara yang telah aku lupa, dan tolonglah ajarkan kami akan perkara yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa masrabbaha syafihanni ya wahabbu ya ghani. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa fillah wa alallah wa ilallahi turja'ul umur wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita malam ni, masih lagi di bulan Syawal. Dengan kesempatan itu saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Maklumlah, orang yang bercakap ni dia tak sedar, orang yang mendengar ni dia tahu kat mana salahnya orang yang bercakap. Jadi mudah-mudahan dengan limpah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bermaaf-maafan. Jadi bila tiba saat kematian, tidak ada benda yang kita pikul lagi untuk dibawa ke kampung halaman kita, insyaAllah. Dan yang keduanya, alhamdulillah, tahniah lah, tuan-tuan dapat balik ke Semenyih ni. Dengan keadaan jam yang teruk, saya sampai sakit pinggang. Jadi tahniah lah, dapat balik juga. Lepas tu dapat hadir pula curau malam ni, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, malam ni kita sambung perbincangan kita masih lagi menggunakan kitab Syairus Salikin, pada muka surat yang ke-85. Jadi di sini dikatakan ini satu pasal pada menyatakan jalan memasukkan kepada petunjuk di dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di samping tu saya ada buat satu kitab daripada Tuan Guru Haji Abdullah bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman, mudir Lubuk Tapah, Pondok Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Ajallah, meninggal lah. Jadi mungkin boleh menguatkanlah balik hujah pada Ahlussunnah wal Jamaah ni. Sebab sekarang ni dah kacau. Sekarang ni dah kacau bilau. Tambah pula ada satu agama baru, Al-Mahdi. Nabi lahir di Petra, Jordan. Kan tu macam-macam sekarang ni. Jadi kita jaga-jagalah. Baik, qala musannif rahimahullah nafa'ani bi ulumini fi darani amin. Maka dikata di sini, kata pengarang kita ini, iaitu Syekh Abdul Samad Palimangi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Ya Ulumuddin, dengan katanya, ketahui olehmu bahawasanya kanak-kanak itu pada permulaan kejadiannya itu menerima i'tikad yang benar. Maknanya anak-anak kita lahir dalam fitrah, di dalam kehidupan alam roh sampai ke alam ajsam, alam perut ni, alam hayal ni. Anak-anak ni masih lagi i'tikad dia tu Allah Maha Besar, mendengar segala tasbih, segala tahmid, segala tahlil. Sebab itu bayi di dalam perut, apabila kita bacakan Al-Fatihah, dia akan membalas tindakan kita tu. Tetapi kalau kita dendangkan lagu-lagu rock ke apa ke, dia akan memberontak. Maknanya bayi, roh bayi tu, roh dalam kandungan itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tiada berkehendak kepada dalil dan burhan, tak perlu nak hujah, tak perlu nak tanda-tanda, tak perlu. Kita mengaji sifat 20, kita mengaji akli dan nakli. Dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis. Dalil akli, dalil berfikir. Sebagaimana satu peristiwa
berlaku di masjid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masjid apa tu? Kairo tu, yang universiti di Mesir tu, Al-Azhar. Masjid Al-Azhar. Datang seorang syekh menceritakan 1000 dalil tentang wujudnya Allah Ta'ala. Tiba-tiba datang satu makcik lah, nenek. Dia kata, aku tidak perlu kepada 1000 dalil engkau. Kenapa? Yakin Allah tu memang ada, dia kata. Itu bagi sudut ilmu. Tapi dari sudut hakikat memang tak perlu pun. Sebabnya apa? Sebabnya kita memang dah mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sayugianya kita ajari kanak-kanak itu akan itikad yang tersebut di dalam bab ini, iaitu yang hamba, iaitu Syekh Abdul Samad Palembang terjemahkan dalam akidah Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang diajarkan di sekolah-sekolah agama Jaiz Kafar dan sebagainya kan, dinyanyikan wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis. Betul lah. Kita nak membincangkan sesuatu, kita nak membincangkan tentang Allah Ta'ala, pertama-tama mesti kita bincangkan tentang kewujudan, keberadaan Allah Ta'ala itu. Siapa itu Allah Ta'ala itu? Allah Ta'ala kata fa'lam annahu la ilaha illallah anallah fa'buduni. Tu Allah Ta'ala wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ini biasa ni, ayat-ayat biasa ni. Tu maknanya kita mengenali siapa itu, bahawa Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang wajibul wujud. Makna Allah itu sendiri ada makna, bukan tak ada makna. Jadi mana siapa yang membahasakan diri Allah Ta'ala? Allah sendiri yang membahasakan, yang menamakan dirinya Allah. Tu. Janganlah kata bila zikir Allah, zikir ismu jalallah Allah tu tak ada makna, tu bukan. Hakikatnya Allah tu sendiri adalah nama zat yang wajibul wujud. Kita wujud juga, tapi kita wujud mujasi, majas, yang dikeranakan. Tu Allah Ta'ala itu wujud yang tidak dikeranakan, kerana tidak. Tu. Kemudian dikata hingga menghafaz kanak-kanak itu akan dia. Sifat 20 tu dinyanyi-nyanyikan. Anak kita kalau belajar sekolah agama Jaiz, begitu juga dengan hukum fiqah, dinyanyi-nyanyikan najis mukhalaza, najis muhaffafa, mutawasita. Najis mukhalaza itu najis yang berat. Macam tu dilagu-lagukan supaya anak-anak tu ingat. Sebab dalam kaedah pembelajaran agama ini, untuk periksa mesti nak ingat. Tak ingat, payah. Tu disuruh sehingga hafaz. Tak perlu nak dalil. Ini tak payah, mengikut kadar umur kanak-kanak itu. Tetapi apabila dia meningkat dewasa, dah balik, kena ditambah dengan dalil dan burhan. Bila kita dah tua-tua ni, bukan sekarang ilmu yakin pula, kita kena belajar pula kaedah ainul yakin pula. Bila kita nak mati, kena belajar hakul yakin. Bahawa kita mati itu kembali kepada rahmat Allah. Jadi kenapa kita perlu takut? Persoalannya bila nak mati takut, sedangkan mati itu kembali ke rahmatullah. Cakap senang lah, bila mati baru tahu. Tu ceritanya. Kemudian dia kata lagi, sehingga dia faham ia akan dia. Maknanya kanak-kanak itu tahu akan hukum i'tiqad ahli sunnah. Kemudian daripada itu sedikit demi sedikit hingga tetap i'tiqadnya itu di dalam hatinya, dan demikian itu tiada berkendak ia kepada dalil dan burhan. Dan jangan kita ajari kanak-kanak kita itu akan ilmu usul-din, yakni ilmu i'tiqad yang membanyakkan kepada perkataan dalil dan burhan. Tak payahlah. Dalam umur sebelum balik sehingga 15 tahun tu tak payah, cukup dia mengetahui. Tu biasanya bila anak-anak itu dah mantap akidahnya, dia tidak akan. Salah satu sebab kenapa Malaysia ini tidak berjaya ditakluk oleh Portugis dengan Belanda adalah kerana apa? Portugis dan Belanda itu dia menjajah tanah Melayu ini adalah dengan
dicubakan untuk mengkristiankan orang-orang Melayu. Akhirnya Raja Haji Johor menghalau Portugis balik. Lalu Portugis menyerahkan pula kuasa itu kepada Belanda. Belanda pun buat yang sama, lawan, lari Belanda. Akhirnya menyerahkan tanah Melayu ini kepada British. British pasal dia Yahudi, dia banyak licik dia. Hari ni orang main-main pula istilah Allah Ta'ala ada macam-macam. Kita jangan khawatir, dia akan sampai satu masa nanti orang-orang Melayu ni bangkit balik. Tu kembali pada dia, sirahnya sama je, cumanya waktu dan manusia yang berbeza. Tu macam ni. Kemudian dia kata lagi, dan daripada soal dan jawab, jangan kita soal budak tu, dia ayat Allah ada tak? Ada. Wujud ada. Dah lah. Dalilnya apa? Jangan cakap macam tu. Tak sampai akal dia memikirkan benda-benda macam tu. Tidak ada susah pun anak-anak kita belajar tu kan. Tiba-tiba pula akhir-akhir ni dia kata menyusahkan kanak-kanak untuk berfikir. Ilmu sifat 20. Sedangkan dalam tauhid uluhiyah rububiyah, Allah tu ada ke tak ada, tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Kenapa? Bila cakap wujud, bid'ah. Nabi tak kata Allah Ta'ala tu wujud. Dia kata itu. Tak boleh cakap. Jadi kita nak bicara tentang sesuatu, mesti bicara tentang benda yang ada. Tu sebagai contoh, saya pun datang jumpa pengerusi Ji, nak cerita sikit ngaji ni. Pengerusi pun semangat nak dengar. Apa dia Ustaz? Saya sebenarnya tak ada duit. Agak-agak nak sambung tak cerita tu. Allah, ini kan nak pinjam ke apa ni kan? Tak apalah Ustaz, ada hal lah. Mesti semua orang tak nak dengar. Betul? Cuba kita, Ji, nak bincang sikit. Apa ni? Saya baru dapat duit 1 juta. Ada tak penyambungan ceritanya? Sudah tentu, barang tentu ada. Ustaz nak buat apa duit tu? Kan? Agak-agak ada lebih tak? Kan? Panjang ceritanya. Jadi bila bicarakan tentang Allah Ta'ala itu, tentang wujudnya Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala tu ada. Dah bagaimana keadaannya, sedia. Dah macam mana nanti dunia ni kiamat, Allah Ta'ala tu bakok, kekal. Macam tu lah. Ulama' dah susun cantik dah. Tu. Kemudian dia kata, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang dibawa angin. Maknanya apa? Orang-orang Bangladesh, orang-orang India, orang-orang Pakistan tu. Apabila dia membicarakan tentang akidah, etikad, tentang tauhid kepada anak-anak, muda-muda lagi dah ditekan. Jadi anak-anak tu jadi bela. Langsung tak mau banyak mengaji. Tu tak mau macam tu. Yang tiada mengambil daripada guru yang baik, melainkan jikalau sangat hajat kepadanya, seperti ada ia syak akan itikadnya itu, dan tadi hilang syaknya itu, melainkan dengan belajar dari dan burhan. Bila datang was-was, barulah diajarkan dalil dan burhan. Contoh macam ni. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tu rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Takkanlah Nabi lahir di Petra. Petra itu kan negeri yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Lepas tu kata rahmatan. Rahmatan mesti selepas kelahiran, kezahiran Nabi SAW, bandar tu jadi makmur dan maju. Tiba-tiba Petra tu tidak dikunjungi orang. Nabi sendiri melaknat Petra tu. Tiba-tiba nak kata Nabi lahir kat situ. Ini semua Syiah punya propaganda. Dari mana asalnya Al-Madini? Daripada orang-orang Syiah Yaman. Tu kena jaga-jaga tu. Sekarang ni, kalau dulu kita suka pakai serkup tu kan, yang tutup telinga tu kan, sekarang tak boleh pakai dah. Bila pakai, ni agaknya ahli Mahdi ni. Tak payah. Tu. Kemudian dia kata lagi, atau sangat berkehendak kepada menolak itikad orang bid'ah. Orang bid'ah ni apa? Orang mujassimah, orang mutasyabihah, mentasbih, menyamakan Allah Ta'ala
dengan sesuatu menjisimkan Allah Ta'ala. Ni apa, Syiah ni liberal, tu kena jaga tu semua tu. Tu semua golongan-golongan yang bid'ah, yang cuba merosakkan i'tikad kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu dia kata apa? Maka ketika itu diharuskan belajar ilmu i'tikad dengan dalil dan burhan. Tetapi sekira-kira hajanya itu jangan membanyakkan perkataan yang lebih daripada hajanya itu. Kenapa? Kerana membanyakkan yang dengan itu tiada dituntut bagi orang yang menjalani jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi si salik tak perlu. Tetapi bagi para ustaz, asatizah, ulama dan sebagainya perlu. Di dalam 2 marhalah kampung 91 km mesti ada seorang yang boleh berhujah. Jika didatangkan orang datangkan apa, syak tentang akidah, tentang Allah Ta'ala, seandainya tidak ada satu orang yang boleh menjawab akan yang disampaikan oleh ahli bid'ah tu, maka seluruh kampung itu berdosa. Kena jaga-jaga tu. Tapi kita tak kisah. Banyak sekitar semuanya ni, banyak ustaz yang mengaji sifat 20 ni banyak. Tu. Kemudian dia kata apa? Kenapa yang siapa itu ahli sunnah tu? Dia kata itu. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah ini dapat difahami di dalam kandungan ayat ke-1 surah At-Taubah. Firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal auluna minal mujahirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an a'ada lahum jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada zalika fauzul azim. Yakni dan golongan yang mendahului lagi yang awal daripada golongan muhajirin dan ansar. Mesti al-jamaah mesti lebih pada satu kumpulan atau satu orang bersemayang berjamaah, sekurang-kurangnya imam dengan Bilal. Tidak dikatakan jamaah kalau dia sendiri-sendiri tadi. Kemudian dia kata apa? Dan mereka yang mengikuti jejak langkah muhajirin dan ansar dengan melakukan kebaikan. Mengikut jejak-jejak orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin ni orang dari Mekah, orang ansar ni orang dari Madinah. Allah merestui mereka dan mereka meridai Allah, dan Allah menjadikan bagi mereka akan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berkeadaan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Demikianlah kemenangan yang agung. Jadi dikata sini, ayat ini menggariskan beberapa panduan kepada diikuti yang dapat dikenal pasti golongan ahli sunnah secara persis lagi, iaitu pertamanya orang muhajirin, yakni orang yang mengikut Nabi hijrah. Kemudian orang ansar ni ada dua, jadi kabilah Aus dan Kharaj, dan jadi 3. Tu. Pada kedua-dua golongan ini Allah telah menyebut mereka yang wafat pada tahun-tahun beberapa tahun, serta mereka yang masih hidup pada sekitar tahun 50 hijrah. Nabi kata apa? Zaman yang terbaik zaman Nabi, kemudian zaman sesudah tu, kemudian zaman sesudah tu. Mana 300 tahun daripada Nabi menjadi Nabi. Itu zaman terbaik bagi golongan umat Islam. Tu. Oleh itu semua sahabat, iaitu mereka yang berhak mendapat kedudukan dan otoriti dalam golongan ahli sunnah wal jamaah, iaitu Abu Mansur al-Baghdadi berkata, Abu Mansur al-Baghdadi ini nama sebenarnya Al-Qakhir Ibnu Tahir Ibnu Muhammad al-Baghdadi, wafat 429 hijrah. Bermakna dia lahir dalam 300 hijrah. Dan dia anak kepada Tahir Ibnu Muhammad al-Baghdadi, lahir wafat pada tahun 283 hijrah. Maknanya dua-dua tabi'in. Orang salaf dan orang khalaf. Dia berkata apa? Sahabat-sahabat kami, yakni golongan ahli sunnah, bersepakat dengan ijma' bahawa orang yang paling diutamakan dari kalangan sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar. Artinya ada tak orang membenci Sayyidina Abu Bakar? Ada. Kemudian Sayyidina Umar. Ada tak orang membenci Sayyidina Umar? Ada.
Kes apa? Sembahyang tarawih 20 rakaat. Ini bid'ah, Nabi tak buat, ikut Umar. Nah, ini pendapat Umar saja dia kata. Boleh jadi pendapat dia salah. Macam mana? Memanglah tarawih dah habis. Tak kira lah seorang ni buat 8 pun, tapi jangan kita membantah orang nak buat 20. Sedangkan Umar, apabila Nabi Mi'raj, Nabi melihat dah istana Umar. Sayyidina Umar tu radhiyallahu anhu, Nabi dah melihat istananya. Nabi berkeinginan untuk masuk, tetapi berdetik di hati Nabi, ini bukan rumahku. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, istana siapakah yang putih gemerlapan ni? Malaikat Jibril alaihissalam berkata, inilah istana sahabat engkau, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar. Nampak? Allah dah sediakan dah istananya di syurga. Kita boleh kata pendapat Umar tak betul. Daripada pendapat dia, pendapat kita ni neraka insya-Allah. Syurga insya-Allah, neraka pasti. Saya lah. Tu. Nampak? Jauh beza. Tiba-tiba kita nak mempertikaikan Sayyidina Umar. Cerminlah dari kita tu. Kemudian Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian diikuti dengan 6 sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Diikuti dengan sahabat-sahabat yang di dalam menyertai peperangan Badar, 113 orang. Susah-susah sangat. Apa tu? Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina. Bukan apa? Istighazah. Allah, apa kan? Apa panggil tu? Ada istilah tu. Tawasul. Tawasul dengan nama-nama ahli perang Badar ni. Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan setiap perbuatan yang mereka buat. Kenapa? Kerana mereka berperang dengan keluarga sendiri. Anak bodoh bapa, bapa bodoh anak. Tu. Jadi orang yang mengingat mereka itu dengan melakukan kebaikan, golongan inilah yang dikenal sebagai tabi'in. Sampai ni dah berapa tabi' dah ni? Dulu tabi'in, 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 tabi' sampai ni dah tabi' banyak dah tabi'nya. Tu. Pengikut mereka mesti menepati kehendak atau syarat Allah Ta'ala, iaitu dengan melakukan kebaikan. Yang ni tidak mengajak manusia kepada perpecahan, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang hidup pada era tabi'in tetapi tidak menempati atau tidak bersikap kepada para sahabat serta amalan yang baik, maka tidak termasuk dalam kategori ahli sunnah wal jamaah. Tu kata. Kemudian kata apa tu? Kemudian kata Tuan Guru Tuan Haji Allah, dia kata Arabi Ibn Sulaiman, Al-Imam Syafi'i telah menceritakan kepada kami dengan katanya, perkara-perkara yang baru adalah 2 bahagi. Mana ada? Yakni yang pertamanya apa? Perkara yang direka yang menyanggahi Al-Quran atau sunnah, asar atau ijma'. Andainya anda hendak tahu, maka itu semuanya bid'ah yang sesat. Dah sembahyang tarawih 20 rakaat, bid'ah ke? Sedangkan sembahyang sunnah itu sunnah. Kan hukum kita ahli sunnah ada 5. Wajib, harus, makruh, apa lagi? Sunat, haram. Kan? Sembahyang fardu Nabi buat tak? Buat. Hukumnya wajib. Sembahyang tahajud Nabi buat tak? Buat. Hukumnya sunnah. Nabi makan tak? Makan. Hukumnya harus. Boleh tak makan? Boleh. Kalau tahan lah. Kan? Lepas tu lagi apa? Dop. Orang Arab suka makan dop. Nabi makan dop tak? Tak. Nabi halang orang Arab makan tak? Tak. Maknanya makruh. Kan? Macam itulah hukum. Lepas tu satu lagi haram. Tu.
Apa nak cerita pasal haram ni? Sesuatu yang Nabi tak buat. Ha? Nampak? Patutnya kita hukum macam tu. Ni tak. Yang Nabi buat sunnah, yang Nabi tak buat bid'ah. Ni dapat hukum dari mana? Pelik ni. Tu. Kemudian lagi Imam Syafi'i kata yang keduanya, perkara yang direka dari hasil kebaikan yang tak ada bercanggah padanya pada tiap-tiap ini, yakni Al-Quran, Al-Sunnah, Athar dan Ijma'. Rekaan ini tiadalah dikeji dari segi syarah. Tiba-tiba ada orang nak tunjuk alim, kan, datang sembahyang surau ni jadi imam, sembahyang subuh 3 rakaat. Macam ni cerita. Dia sembahyang subuh tu betul lah, waktu subuh semua masuk. Tiba-tiba dia sembahyang 3 rakaat. Ni baru bid'ah. Nabi tak pernah sembahyang subuh 3 rakaat, kan? Kita tengok cerita tentang doa kunut. Kunut tak boleh, bid'ah, Nabi tak buat. Tapi dia kata sebaik-baik berdoa ketika sembahyang. Macam mana cerita? Masuk angin keluar asap lah jawabnya. Tu. Kan, bid'ah tak boleh. Kalau kita pergi Pakistan, kalau pergi Bangladesh, kalau kita pergi India, orang yang tak kunut pula dia kata bid'ah. Kena bid'ah, kena kunut. Nabi kunut. Nampak? Pelik sampai sini. Sembahyang 20 rakaat ni. Arab Saudi sembahyang 20 rakaat kan? Madinah pun 20 rakaat kan? Negeri lahirnya puak-puak tu sembahyang tarawih 20 rakaat. Tiba-tiba sampai sini dia tak bagi orang sembahyang 20 rakaat. Tu. Air raya tak boleh tengok banyak bulan pakai teropong. Kena tengok pakai mata sendiri. Habis yang bercakap pakai mikrofon ni, Nabi dulu cakap pakai mikrofon ke? Bid'ah ni, Syekh. Saya buat bid'ah, tuan tu pun ikut. Sama-sama lah kita masuk neraka. Tu cerita dia. Jadi kita jangan pening-pening. Kemudian selanjutnya iaitu kata pandangan Syekh Daud Fatani bin Abdullah Al-Fatani, yang menjelaskan bahawa jalan yang sebenarnya itu hanya satu saja, iaitu mengikuti perjalanan ahli sunnah. Ahli sunnah ni orang yang mengikuti sunnah, maknanya ada pada diri dia sunnah. Walaupun tuan-tuan ni pakai baju Melayu, pakai kain, inilah sunnah. Kalau dulu Nabi pakai seluar, apabila keadaan aman, kain tu dilabuhkan. Apabila berperang, kain tu disingkatkan, sebab nak naik kuda, nak naik unta, kan? Jadilah samping pakaian orang Melayu. Nampak? Sekarang sunnahnya kedua tutup kepala. Tak kira lah nak pakai songkok ke, nak pakai kupiah ke, nak pakai belangkon ke, orang Kelantan nak pakai semuta ke, ikut pandai mu lah. Yang ni tutup kepala. Sunnah tu. Sunnahnya tutup kepala. Kenapa? Kerana sorban ini mahkota para Nabi. Jadi kita sebagai orang Islam nak pakai sorban malu, tutuplah kepala, walaupun dengan tisu. Tu paling lemah iman. Dan kupiah ni menyelamatkan kita daripada maksiat. Kan? Kita kalau kaki nombor pun dah sembahyang datang surau ni, kita beli nombor kat semenyai tu, kupiah mesti tinggal dalam bakul motor kan. Malunya. Nampak? Tapi dah tabiat, beli jugalah. Nampak macam mana? Nampak? Maknanya besar ni hikmah mau makan kupiah. Cuma serkup tadi yang bersambung balik, serkup dah tak boleh pakai lah. Nanti orang syak, orang syak kita bermazhab Mahdi pula. Tu. Kena jaga-jaga. Kemudian kenapa? Kerana imam-imam yang berempat itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hanbal. Semua ni daripada guru yang satu, Imam Hanafi. Imam Hanafi ini berguru dengan sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali, Abu Hurairah, 6 sahabat besar Nabi. Yang 2 lagi saya tak ingat. Maksudnya mereka ini satu guru yang sama.
Macam mana pula boleh kata Imam Syafi'i salah etikad dia? Jadi macam mana berlaku perbezaan mazhab? Sebab imam ini tidak berada pada tempat yang sama. Ketika Imam Syafi'i di Baghdad ada laut dia? Tak ada kan? Maknanya makanan sungai, makanan laut semua tak ada. Ketam, udang, lobster semua tak ada. Lepas tu bila kaji-kaji buku, binatang ni makan plankton, boleh menyebabkan gaut. Jadi tak boleh makan. Imam Syafi'i pun memakruhkan. Jangan kata Imam Hanafi. Tiba-tiba bila Imam Syafi'i berpindah di Mesir, yang tu kaul Qadim pergi kepada kaul Jadid. Tiba-tiba di Mesir ni banyak makanan laut, segala macam jenis udang ada. Orang tengok, ini kan tak makan kan mazhab pula. Orang-orang Mesir makan. Maka mengharuskan memakan binatang-binatang laut tu. Kan hari ni Bangladesh dengan Pakistan sampai sini berpegang pada mazhab Hanafi, tak boleh makan udang apa semua. Sekarang udang jadi mahal kenapa? Sebab mereka dah makan ikan keli. Daripada dulu tak ada harga kan, RM1.5, RM2, sekarang dah jadi RM6. Sebab mereka kalau makan ikan keli, 5-6 kilo sekali beli. Kita yang tak dapat dah makan ikan keli, barang dah jadi mahal. Lala sekarang ni orang Bangladesh, orang Pakistan dah kena gaut, kencing manis. Tu darah tinggi yang cakap lah. Mereka pun sedap kan, dia kata. Tahu sedap. Jadi janganlah pening. Jadi disebabkan satu perkara lagi, hadis yang sampai kepada mereka. Mereka ni duduk lain-lain tempat kan. Kalau kita tengok Imam Bukhari daripada Tashkent berjalan kaki pergi Iraq nak mengambil satu hadis, 1000 kilometer berjalan kaki. Kita ni petik Google dah keluar hadis, anak pakar hadis. Nampak? Belajar 4 tahun 5 tahun, jadi kacau bilau. Tu. Kemudian yang mana ada, walau pada hukumnya cabang syariat ada pertikaian, namun mereka bersepakat dalam usuluddin. Dari segi akidah mereka sama. Imam Syafi'i tidak pernah mengarang kitab usuluddin. Jangan tak tahu. Yang mengarang kitab usuluddin, kitab akidah, Imam Hanafi. Tetapi imam-imam Syafi'iyah inilah imam-imam yang bermazhab Syafi'i yang membahaskan kitab-kitab usuluddin yang ditulis oleh Imam Hanafi. Nampak? Ni cerita dia. Tu. Kemudian siapa yang kita bermazhab Asy'ariyah, Imam Asy'ari, Imam Asy'ariyah, Abu Mansur Maturidi, Allah lupa dah. Imam Asy'ari ini adalah cucu kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ini adalah sahabat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana dia kata Imam Asy'ari saja-saja mengarang kitab akidah yang mengikut akal dia sendiri? Tak. Dia ambil daripada jalur datuk dia sendiri yang sampai kepada Nabi SAW. Tu. Ini yang dikatakan ilmu bersanad ni. Tu. Kemudian dia kata, hendaklah menjauhkan diri daripada membenci terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa? Kerana tiada guna segala amalan jika ada beriktikad membenci para sahabat. Sesungguhnya amalan jika ada beriktikad membenci para sahabat, sesungguhnya semua para sahabat dan para tabi'in umpama bintang-bintang yang dijadikan pedoman di darat dan di laut. Bagi orang yang melakukan perjalanan, mereka umpama bintang bagi orang yang beriman, dapat mengikut pada agama dan dunianya. Tambah beliau lagi, ketahuilah olehmu, hendaklah kamu jauhi daripada bid'ah seperti kaum sesat.
Orang yang menyangi ahli sunnah itulah bid'ah namanya. Hadis Nabi kata apa? Ashabi kan nujum fabi ayyihimul tadaitum ihtadaitum. Maka para sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Maka barang siapa yang kamu ikut, niscaya kamu tidak akan sesat. Puak Wahabi ni dia tak setuju hadis ni. Dia kata hadis ni daif. Bukan daif lagi, palsu. Dalam kita nak memahami hadis, kita tanya ni hadis daif ke hadis palsu? Daif lagi palsu. Ada ke orang gila kita jumpa, oh, dia ni orang gila, kemudian dia ni penipu? Ada? Gila satu perkara, penipu satu perkara. Mana boleh orang gila disabitkan dengan penipu? Dan memang dia gila, jadi dia buat apa betul belaka, kan? Jadi yang mendaifkan ni siapa? Albani. Albani ni siapa? Tukang repair jam. Orang yang tak pernah mengaji hadis pun. Tu. Jadi mereka pakai. Sedangkan kita dulu kita mengaji hadis ni mana ada baca macam ni? Mesti ada an. Berapa banyak an. Hari ni diringkas-ringkaskan ni, pendapat aku hadis ni daif, palsu. Palsu dah jadinya. Jadi macam tu. Kacau tu. Kemudian apa lagi? Lepas tu tauhid yang perlu dan mesti difahami ialah kefahaman tauhid serta penyimpulan fahaman menurut ahli sunnah wal jamaah. Azan kan? Belum lagi? Lepas tu dia kata ahli sunnah dapat ditakrifkan sebagai golongan yang mengikut perjalanan Nabi SAW dan para sahabat yang mana kemudiannya dirujuk kepada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Asy'ari wafat 260 Hijrah, jadi di Baghdad. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi wafat pada tahun 337 Hijrah. Dia ni di Tashkent, Uzbek. Mereka tidak pernah bertemu dan mereka tidak berada pada satu zaman, tetapi mereka mempunyai akidah yang sama. Serta disahkan oleh para ulama sama ada salah atau khalaf. Jadi tak salah. Kita mempelajari ilmu sifat 20 tu. Kemudian balik kepada sembahyang tarawih 20 rakaat bid'ah tu. Dia kata takrif bid'ah nampaknya telah diperjelaskan lagi oleh salah seorang pemimpin yang mendapat petunjuk, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana beliau menganggap solat tarawih sebanyak 20 rakaat serta dilakukan secara berjamaah merupakan bid'ah yang baik, iaitu bid'ah hasanah. Kalau sembahyang tarawih 20 rakaat bid'ah hasanah, mana kita tak boleh baca Quran yang tertulis tu. Kena cari Quran yang tertulis di huruf-huruf kayu. Bersyukur, berterima kasih kita kepada Sayyidina Osman Al-Affan yang telah menulis balik Al-Quran, lalu diletak titik dan diletak baris. Kalau tidak, tak baca lah kita Al-Quran. Tu. Kemudian dia kata yang menolak bid'ah ada yang baik dan buruk, antaranya Al-Hafiz Ibn Taymiyah. Nampak? Dalam hal ini secara terang Ibn Taymiyah tidak mengerti pandangan sahabat Nabi SAW yang mendapat petunjuk terus dari ilahi. Maka pendapatnya adalah daif, lemah, tak boleh ikut. Hari ni apa dibesar-besarkan kan? Siapa pergi Arab, siapa pergi haji tahun ni, boleh dengar lah ni. Sikit-sikit Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sikit-sikit Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tu. Pada penilaian saya, pengarang kita kata dalam hal ini Ibn Taymiyah sendiri yang bersikap bid'ah. Kerana apa? Menyanggahi pendapat sahabat Nabi SAW yang terkenal dan kemampuannya membezakan yang hak dan yang batil. Kita berhenti azan lah. Dah azan lah? 23 saat lagi? Oh, banyak lagi. Jadi kenapa? Kerana ini adalah kerana hawa nafsu. Hawa nafsu lah yang menyebabkan tuannya menuju kepada kesesatan. Tidak boleh menerima pendapat orang lain. Jadi pendapat dia je lah betul. Sebagaimana dalam surah Al-Rahman, dalam surah As-Sad,
wala tatabi'il hawa fayudillaka anis sabilah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Kerana ia menyesatkan kamu jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti azan isyak sekejap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang buat open house ke malam ni? Kalau ada kita berhenti awal. Kan kesian orang tu masak nasi apa semua, kita tak datang makan. Tu. Kalau tak ada kita sambung lah. Baik. Kata pengarang kitab ni lagi, dia kata, tetapi jikalau didatangkan oleh orang syubhat di dalam i'tiqad, atau didatangkan oleh orang akan i'tiqad orang yang bid'ah, seperti i'tiqad orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang yang tidak percaya kepada sifat. Orang yang tidak percaya kepada sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat sesuatu dengan zat. Macam kita ni
Ni bercakap ni, saya bercakap ni dengan zat yang ni, diri saya ni. Saya angkat cawan ni dengan diri saya sendiri ni. Jadi orang Mu'tazilah dia tidak terima tu. Orang Mu'tazilah dia berpahaman begitu. Tetapi bagi kita tidak. Allah Ta'ala buat sesuatu dengan kudrat yang ada pada diri dia. Cukup sekadar dia mengatakan kun, maka menjadi. Ya ke Ustaz? David Copperfield boleh terbangkan kereta kebal? Takkan Allah Ta'ala tak boleh? Kan? Mana hebat Allah Ta'ala dengan David Copperfield? Tentu hebat Allah Ta'ala. Benda di dunia ni Allah Ta'ala dah zahir macam-macam. Tetapi manusia tidak mahu membuka akal fikiran dia untuk melihat realiti dan hakiki. Kalau David Copperfield tu boleh menerbangkan kereta kebal, bukan menerbangkan kapal terbang. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala tentu lebih lagi pada apa? Boleh. Tu. Kemudian Jabariyah ni kalau Allah Ta'ala takdirkan aku jadi ahli syurga, dah tentu aku semayang. Nampak? Tapi makan pandai pula dia usaha, basuh tangan, ambil nasi, cari lauk, bakal lemang, hidupkan api, pandai pula. Kenapa dia tak cakap kalau Ta'ala takdirkan aku makan, tentu nasi ni masuk tu dalam tu Jabariyah. Maka kita di antara Qadariyah dan Jabariyah, kita tengah-tengah ahli sunnah, iaitu ada kasbi, usaha, ikhtiar. Tu. Ikhtiar nak makan, pergi kedai beli nasi ke apa, ikut pandai lah. Ikhtiar nak minum, sama juga. Ikhtiar nak hidup, kerjalah dan sebagainya. Tu. Itu beza kita. Kita ada usaha dan ikhtiar. Walaupun dari segi hakikatnya usaha dan ikhtiar itu sendiri didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah hakikat kita sebagai ahli sunnah. Tu nak pandai mesti belajar. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Ni. Kata apa? Apek madu 3 tu kan. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah tu. Kemudian dia kata dan barang sebagainya, maka ketika itu wajib atas seorang yang di dalam negeri ini menolak akan itikad yang subhat itu. Wajib. Itu yang tadi saya kata. Setiap satu marhalah, bermakna 90-92 km, mesti ada orang yang pakar dalam tauhid, yang boleh berhujah. Tapi kita tak apa, kita ada jabatan mufti, lepas tu kita ada aswaja dan sebagainya. Jadi mereka inilah yang menjawab. Jadi kita tak apa pening. Tetapi dalam daerah kampung kita ni nak kena ada sekurang-kurangnya seorang. Tu. Kemudian dan wajib menolak akan itikad bid'ah itu. Tetapi wajib yang demikian itu fardu kifayah. Kalau dah ada orang cukup lah. Kan? Tak payah kita nak susah-susah. Dan memadalah di dalam negeri itu satu orang yang alim, yang pandai menolak akan syubhat itu dan menolak itikad orang yang bid'ah itu. Kenapa? Kerana yang demikian itu sekira-kira hajat jua. Kalau tak ada lah. Tapi kena belajar lah. Kena belajar. Kemudian pergi kepada ahli sunnah balik. Sumber ketiga ahli sunnah iaitu ijma'. Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma'. Ijma' ni apa? Sepakat, kesepakatan ulama'. Hujah ijma' berpandukan nas berikut. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yushaqqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuhlihi jahannama wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang Rasul, yakni Nabi SAW, sesudah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, pasti kami berikannya leluasa terhadap kesesatan yang telah mereka kuasai, dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Aduh, maknanya tak boleh. Yang kedua, Nabi SAW bersabda pula, la tajtami'u ummati ala dolalah wa yadullahi ma'a jama'ati wasazza ilan nar. Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan, dan kekuasaan Allah Ta'ala bersama orang yang berada dalam jamaah.
Dan sesiapa yang menyendiri pasti dia mengasingkan diri ke dalam neraka jahanam. Mu'tazilah ni apa? Mu'tazil, saya ingat cerita, nama tu tak ingat. Ketika nama imam pun tak ingat. Atok, orang tu nama Atok, mengaji dengan siapa tak ingat. Nanti insyaAllah besok saya cari cerita ni. Dia mengaji, tiba-tiba dia tanya dekat syekh tu, apa pendapat orang yang beramal, orang Islam yang melakukan dosa besar tetapi dia mati tak sempat bertaubat. Syekh tu kata, atas kehendak Allah, sama ada nak memasukkan dia ke dalam syurga atau nak memasukkan dia ke dalam neraka. Betul, tetapi ada syarat di situ. Kemudian dia ni tak suka, tak setuju. Mana boleh, sepatutnya dia kena masuk neraka. Oh, dia yang ambil kuasa Tuhan pula. Jadi dia tak suka, dia mengasingkan diri. Dia mengasingkan diri, maka dipanggil Mu'tazil. Daripada golongan itu. Satu, pada zaman Nabi, ketika Nabi membahagi-bahagikan harta rampasan perang, ada orang yang hitam dahinya, cengkung matanya, kurus badannya. Apabila Nabi membahagi-bahagikan harta rampasan perang, dia kata, berlaku adil wahai Rasulullah. Adakah orang yang lebih adil daripada aku sebagai Nabi? Tanya balik. Dia tak setuju, dia pun angkat kaki. Ini semua orang yang menentang Nabi SAW. Sehingga apa? Sehingga berselawat pun tak boleh, bid'ah. Tu. Kemudian kata Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Makki, ini satu ulama Mekah yang kuat dulu, menentang puak-puak ulama-ulama Wahabi Arab Saudi ni dulu. Kisah yang masyhur, ketika hari hujan, orang memandi di pancur emas Mekah, tiba-tiba askar yang jaga tu marah. Bid'ah orang kata. Jadi orang mandi buat tak tahu je, tiba-tiba dia nampak Al-Imam Muhammad Al-Alawi Al-Makki Al-Maliki Al-Makki. Ditanya kepada dia, ni macam mana ni, hari sunnah ni buat bid'ah ni, mandi kat pancur emas. Lepas tu Imam Alawi kata, hujan tu apa? Hujan tu rahmat. Kaabah pun rahmat. Jadi di mana bid'ahnya mandi air hujan yang turun daripada atas bumbung Kaabah? Penyenaran dia pun ikut mandi. Ini masalahnya, Kita buat maulid, bid'ah. Dia duduk belakang tu mengompek. Makan elok sangat makan. Dia makan banyak, siap bungkus lagi. Tu pelik. Pelik hari ni dunia. Tu. Kemudian dia kata apa? Bahawa ijma' merupakan kesempatan para mujtahid umat ini selepas wafat Nabi SAW pada suatu masa dari berbagai masa terhadap sesuatu hukum, dari berbagai hukum. Namun demikian, ijma' mestilah bersandar kepada Al-Quran dan hadis dan tidak keluar daripada kedua-duanya. Maknanya mesti ada sumber Al-Quran dan hadis. Kita ulama hari ini mengharamkan ganja. Sedangkan ganja itu dalam hukum fiqh boleh makan. Siapa tak setuju dengan saya? Ganja itu adalah appetite, mana dimasukkan ke dalam masakan. Jangan buat sayur, jangan buat macam sayur cok paku. Kang mabuk, sekadar sikit masukkan macam kas-kas. Kenapa hari ini ulama mengharamkan ganja tetapi ulama tidak mengharamkan rokok? Kita ambil rokok tu makruh. Kenapa? Kerana ganja ni, kalau ada satu bata tu, dulu kita bungkus kecil-kecil je, 6-7 ringgit, kertas minyak tu sikit. Sekarang ni beli pakai bata, papan bobor dalam shisha. Dulu batang pokok petik banyak hilang. Hari ni tak payah, ada shisha special modern. Kalau orang isap ganja, sepapan tu dia boleh duduk habiskan. Nampak? Tetapi rokok tak boleh. 3 batang berturut-turut dia dah mabuk, dah rasa nak muntah, lawyer tekak. Mana ustaz tahu? Cubalah beli, isap, tengok. Senang cerita. Cuba tengok orang isap ganja.
kan, sambung macam orang isap candu dulu kan. Kalau dulu tahun 70-an dekat Cokit dia ada satu pot dia tau, kena dulu macam Red Indian, smoke first, talk later. Macam tu lah. Dia kena dulu candu kan. Lepas tu tengok dia angkat guni. Beras dulu bukan macam guni sekarang ni 20 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 50 kilo. Tahun 70-an, 60-an dulu. Siapa yang ada pada zaman tu dia tahulah. Pakai guni plastik, guni kain gudi tu, beras. Dia boleh angkat lutut dah bengkok. Bukan nak menghina dia, tapi lutut tu dah bengkok, dah mengempar, kimping patah dah. Kalau lori tu kimping patah, mengempar. Dia boleh angkat 2 guni jalan steady je dengan kain dengan singlet, kain good morning tu, steady jalan. Macam apa? Yang wrestling tu siapa? Tak ingat nama dia tu kan. Bila dah lawan menang, lagi kalau lawan Hogan dia jalan cik. Roddy Piper kot. Tu jalan macam tu. Macam tu steady jalan. Kita hari ni angkat beras 5 kilo sakit pinggang. Untung beras tak ada. Kalau tidak banyak sakit pinggang. Kemudian dia kata, mana tadi? Kehujanan amat adalah binaan yang atas asal, iaitu penyelamatan umat Islam bersekongkol terhadap suatu kesatuan dalam urusan keagamaan mereka. Jadi macam mana pun mesti ada orang yang menentang. Hari ni tu. Kemudian atau dengan kata lain, sesuatu kesatuan apabila berlaku pasti ada yang menentangnya, dan mereka tidak membiarkan berterusan berlaku dengan hujah-hujah yang sahih. Oleh itu ijma' diakui dalam ahli sunnah wal jamaah menjadi benar dan hak dalam isu-isu tertentu, sama ada yang melibatkan akidah, fiqh atau tasawuf. Ketiga-tiga asas agama ini dinyatakan oleh hadis sahih, iaitu menyatakan iman, Islam dan ihsan. Begitu juga dengan kaedah kita mengaji kitab ni. Kita dah mengaji tentang iman, tentang ilmu tauhid dan sebagainya. Kan kita mengaji kepada Islam pula ni, hukum-hukum Islam. Nanti saya uraikan balik. Kemudian ulama atas sepakat bahawa mana-mana individu yang beragama Islam yang menyalahi ijma', yang meyakinkan setelah individu tersebut mengetahui bahawa perkara itu adalah sudah diijma'kan, maka hukumnya kafir. Wa na'udzubillah. Tapi kita tidak mengkafirkan. Sebab apa? Sebab atas dasar masih lagi berkalimah syahadah. Jadi kita doakan, mudah-mudahan mereka ini kembali kepada jalan yang benar. Sumber yang terlihat oleh jumhur para ulama adalah agama Islam adalah kias. Ni yang keempatnya. Jadi mesti ada Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Kenapa ulama mengharamkan ganja tadi? Dikiaskan kepada hukum sesuatu yang memabukkan. Itulah tadi. Barulah benda tu berada dalam ada yang benar. Wallah, kita berhenti kat sini lah. Ni mood raya semua ada kan. Macam lapar je kan. Jadi kita berhentilah. InsyaAllah besok kita sambung kepada nyatakan mana iman dan Islam. Jadi kita sambung kat situ. Iman, Islam dan ihsan. Akidah, fiqh dan tasawuf. Wallahu alam. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini ada manfaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memilih kita menjadi ahlilahnya, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dalam syurga nanti, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Allahumma futuh harifin bi hikmatik wa ansul alaina rahmatik wa zakina wa nasib. Ya zal jalali wal ikram, rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tamim bi khair. Allahumma tamim bi khair. Allahumma tamim bi khair wa tamim bi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum tu ada ahli karya ni yang pergi haji. Kalau ada yang pergi haji tu, nasihat saya, buatlah sambal bilis atau sambal ikan masin.
Cili sos yang kita suka makan, bawa kicap, bawa. Kerana di sana memang selera makan sangat jatuh. Makan nasi dengan telur rebus. Kita ni zaman ubi kayu pun tak makan nasi dengan telur rebus. Ada ikan perkasam dulu kan. Dekat sana makan nasi dengan telur rebus. Muntah rasa. Jadi kalau ada sambal-sambal tu, dapat membangkit selera. Jadi tahniah siapa-siapa pergi haji, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Jangan lupa doakan kita kat sini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.